Pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk sama-sama berbahas dalam akta juru analisis makanan ini. Kerana saya rasa ini merupakan satu rang undang-undang yang penting dan tepat pada masanya kita mempunyai satu undang-undang untuk mengawal penganalisa makanan yang kita rasa memang menjadi concern pada masyarakat kita pada hari ini, terutamanya setelah berlaku tsunami dan juga radioaktif spread di Jepun baru-baru ini. Memang kita merasa amat bimbang, takut dengan apa yang berlaku di luar negara, tetapi rang undang-undang ini adalah untuk juruanalisis yang berada di dalam negara kita. Saya ingin bertanya kepada kementerian awal-awal perbahasan ini, apakah juga rang undang-undang ini termasuk mereka-mereka yang membawa masuk makanan-makanan diimport dari luar negara, dan apakah juruanalisa makanan di luar negara juga kita selidiki latar belakang mereka dan termasuk di dalam kata mereka yang mempunyai kelulusan yang sepatutnya yang dibenarkan untuk menganalisa makanan di luar negara. Begitu juga keluhan kita juga pada beberapa bulan yang lepas berhubung dengan pencemaran susu kanak-kanak disebabkan oleh melamin dari negara China, dan disebut oleh Timbalan Menteri dalam pembentangan tadi. Begitu juga dengan pencemaran sayur-sayuran kita yang kita mengimport sayur-sayur daripada negara Thailand, dari segi keracunan racun makhluk perosak. Juga saya rasa ini penting kita masukkan di dalam analisa makanan yang dibawa masuk. Dan heboh pada 2-3 tahun lepas penggunaan formalin, iaitu jenis bahan kimia yang digunakan untuk preserve mayat ataupun untuk apa kita kata preserve mayat, untuk tahan mayat, juga untuk awet mayat, digunakan untuk menyegarkan ikan-ikan yang dibawa masuk di Thailand. Juga ini merupakan benda-benda perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita ataupun juru analisa makanan kita. Juga jeruk-jeruk, banyak jeruk-jeruk, terutama negeri sebelah utara kita mengimport banyak jeruk dari negara-negara Thailand yang menggunakan preservatif, perisa dan juga pewarna yang mungkin kita secara tidak sedar makan dan menyebabkan karsinogenik kepada tubuh kita ataupun menyebabkan barah dalam tubuh kita. Begitu juga dengan telur yang injek dengan antibiotik, ayam yang diletakkan hormon, dan juga bahan-bahan makanan yang tak berkhasiat yang ada di pasaran kita pada hari ini, terutamanya pada anak-anak sekolah, junk food, disebut sebagai junk food. Dan juga saya harap kepada pihak kementerian jangan lupa dengan apa yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, kita hendak menjadi halal hub di Malaysia ini. Peranan yang dimainkan oleh pihak JAKIM dan juga pihak JAIN di dalam menentukan kehalalan sesuatu makanan. Kerana kita tahu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan makanan ini, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap yang haram yang kita makan, daging yang tumbuh daripada yang haram itu adalah api neraka lebih aula lah. Begitu juga last sekali saya rasa makanan-makanan kesihatan juga perlu diberi perhatian oleh juruanalisa makanan ini, kerana banyak mutaakhir ini makanan-makanan yang dikatakan boleh menyegarkan tubuh, menyihatkan badan, tetapi rupa-rupanya jika sekiranya makan secara berlarutan dengan masa yang lama mungkin menyebabkan kita menjadi bertambah kurang sihat. Begitu juga dengan sekarang ni banyak minuman 3 dalam 1, 4 dalam 1 dimasukkan tungkat ali lah, tungkat abu, kita pun tak tahu apa nama tungkat lagi, yang digunakan untuk minuman kita sehari-harian, perlu juga diletakkan sebagai bahan untuk disiasat oleh juru analisa makanan ini. Dan berhubung dengan rang undang-undang yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri, saya ada beberapa soalan yang ingin ditimbulkan berhubung dengan analisa makanan ataupun di dalam bahagian tafsiran analisa makanan disebut tentang analisa makanan, artinya pemeriksaan dari segi fizikal, microbiological, kimia, biokimia. Saya rasa perkara yang perlu juga ada di dalam ini adalah cara-cara makanan itu disterilisasi, sama ada menggunakan ozon, ultraviolet ataupun pasteurization.
Kerana perkara ini merupakan satu bentuk pensterilan yang perlu ditulis ataupun dilabelkan di label-label bahan makanan, misalnya air disterilisasi dengan ozon misalnya, ataupun apa juga teknik susu dengan cara-cara sterilisasi dia bagaimana. Saya rasa ini penting untuk maklumat kepada pengguna-pengguna kita. Saya ingin bertanya juga kepada pihak kementerian. Akta Makanan 1983 merupakan rang undang-undang yang juga tertakluk kepada Akta Makanan. Adakah dia tertakluk kepada Akta Makanan Haiwan tahun 2009? Adakah rang undang-undang ini untuk kita mendaftar juruanalisa makanan mengikut Akta Makanan Haiwan 2009? Adakah juga termasuk di dalam rang undang-undang? Adakah hanya makanan ini untuk makanan manusia saja? Tuan Yang di-Pertua, juga dari segi masalah makanan yang berada di pasaran kita pada hari ini, apabila kita lihat kepada pengecualian yang diberikan oleh pihak menteri, saya rasa perlu diberi penjelasan, kerana ada kategori-kategori tertentu di dalam klausa yang diumumkan oleh pihak kementerian tadi. Ada mereka-mereka yang dikecualikan, misalnya sama ada NGO, tubuhan-pertubuhan lain ataupun perusahaan-perusahaan lain, IPTS, IPTA yang dikecualikan daripada mereka termasuk ataupun mempunyai juruanalisa makanan yang berdaftar di bawah rang undang-undang ini. Kerana kalau sekiranya ini berlaku, saya rasa mungkin berlaku penginayaan ataupun ketidakadilan terhadap misalnya sesuatu IPTS ataupun IPTA ataupun NGO yang selalu membuat kajian terhadap bahan-bahan makanan yang tercemar ataupun yang tidak baik untuk dimakan. Misalnya kita sering lihat PPIM misalnya, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, ataupun CAP selalu mengadakan ujian-ujian yang dihebahkan kepada masyarakat. Apakah mereka ini dikecualikan kerana mereka sering melakukan ujian-ujian terhadap makanan-makanan yang dibentangkan kepada kita untuk kita beli dan juga kita makan? Apakah soalan saya, mereka ini juga termasuk di dalam pengecualian yang diberikan oleh pihak kementerian? Begitu juga pertanyaan saya tentang fungsi majlis, iaitu berhubung dengan kod etika. Saya ingin bertanya, siapakah yang akan mengawal kod etika ini? Kerana majlis menentukan tetapi tidak ada pengawal yang mengawal kod etika yang ditentukan ini. Adakah ada satu badan lain yang mengawal kod etika? Kerana di dalam bidang perubatan kita ada medical ethic atau etika perubatan. Etika perubatan ini memang diterima di seluruh dunia. Apakah juruanalisa makanan juga mempunyai code of ethic seperti mana yang saya sebut tadi? Begitu juga dengan Institut Teknologi Makanan Malaysia. Majlis dan juga Institut Teknologi Makanan Malaysia boleh menjalankan pemeriksaan terhadap juruanalisa makanan yang didaftarkan tersebut. Apakah sebenarnya peranan yang ada pada Institut Teknologi Makanan Malaysia itu? Apakah ia ini melebihi kuasa menteri ataupun ianya berada di atas daripada kuasa majlis? Kerana di dalam ahli majlis saya dapati 3 orang daripada anggota majlis adalah terdiri daripada mereka-mereka yang mesti berada di dalam Institut Teknologi Makanan Malaysia. Maknanya kalau quorum yang dikatakan 7 orang, maknanya 3 orang kalau dipenuhi oleh mereka daripada Institut Teknologi Makanan Malaysia, maknanya mereka boleh menguasai dalam mesyuarat di majlis tersebut. Tuan Yang di-Pertua, ada perkara-perkara yang lain yang saya rasa perlu diberi perhatian terhadap rang undang-undang ini berhubung dengan pengalaman mereka yang hendak didaftarkan. Kita dapati mereka yang telah bekerja mempunyai ijazah teknologi makanan dan yang setaraf dengannya dan mempunyai pengalaman 2 tahun boleh didaftarkan. Saya rasa ini merupakan satu perkara yang agak janggal. Kerana untuk kita mempunyai pengalaman bekerja, dia mesti mempunyai pendaftaran terlebih dahulu. Jadi sekiranya dia nak daftar, dia kena mempunyai pengalaman. Maknanya apabila dia macam chicken and egg lah, mana satu dia nak ada dulu, pengalaman dahulu kah, nak bekerja dahulu kah? Kalau nak bekerja, dia mesti berdaftar. Nak berdaftar, dia kena ada pengalaman. Jadi maknanya
Perkara ini perlu diberi penelitian oleh pihak kementerian. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai ijazah sains yang lain. Dia mempunyai 4 tahun pengalaman. Yang sains makanan tadi 2 tahun, yang ini 4 tahun. Bayangkan jika sekiranya mereka nak mendaftar, mereka perlu bekerja dahulu. Jika mereka nak bekerja, kalau tidak berdaftar, mereka akan dikenakan tindakan oleh majlis ini. Jadi saya harap perkara ini perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian berhubung dengan kelulusan dan juga pengalaman. Begitu juga mereka-mereka yang mempunyai kelulusan dari luar negara. Apakah mereka juga tertakluk kepada pengalaman 2 tahun dan 4 tahun tadi ni? Misalnya di dalam bidang perubatan, kita ada schedule university, unscheduled university. Kalau unscheduled, mereka dikehendaki menjalankan peperiksaan sebagaimana pelajar-pelajar kita menjalankan peperiksaan untuk diiktiraf oleh MMC atau Malaysian Medical Council. Begitu juga dengan ahli-ahli keanggotaan majlis ini. Saya ingin bertanya, apakah mereka ini boleh setiap pusingan habis mereka menjadi ahli, mereka boleh dipilih melalui undi ataupun hanya dipilih oleh kuasa yang ada pada pihak menteri ataupun kementerian? Kerana dalam MMC kita ada pemilihan melalui undi. Ada calon-calon yang bertanding, macam mana di Sarawak sekarang lah. Kita memilih ahli-ahli yang menjadi ahli MMC, akan memilih mereka-mereka yang berhak untuk menjadi calon yang dicalonkan di dalam anggota majlis ini. Tuan yang dipertua, perkara lain yang saya rasa sentuh dalam perbahasan ini adalah tentang tata tertib majlis. Bahagian D itu, pada masa pendaftaran didapati ia tidak layak mendaftar. Saya rasa memang sukarlah untuk kita fahami ayat ini. Dia dah ada tak layak untuk didaftar, tetapi macam mana dia boleh mendaftarkan diri untuk menjadi ahli juruanalisa makanan, dan apabila diketahui bahawasanya ia tak layak didaftar tetapi daftar, dia dikenakan tindakan. Sepatutnya orang yang meluluskan untuk menjadi ahli itulah yang dipanggil dan disiasat dan dikenakan tindakan kerana meluluskan dia untuk menjadi juruanalisa makanan padahal dia tidak layak untuk didaftarkan. Kemudian sama seperti batu gajah tadi tentang penggantungan, kita perlu mesti ada time frame lah. Jika sekiranya nak siasat dia ni, kena ada time frame, berapa lama sepatutnya siasatan itu dijalankan dan diselesaikan, dan apakah jika sekiranya masa yang lama diambil untuk siasatan, apakah dia boleh menuntut pampasan ataupun tuntutan selain daripada tuntutan dia mahkamah disebabkan oleh ia tidak dapat menjalankan tugas pada masa tersebut. Kemudian dalam jawatan kuasa kajian semula perubatan, disebut di dalam jawatan kuasa kajian semula perubatan tersebut ada 2 pengamal perubatan. Jadi saya ingin tahulah, pengamal perubatan ni apakah siapa-siapa yang jadi pengamal perubatan yang boleh masuk dalam jawatan kuasa kajian semula ini, ataupun hanya mereka yang bertugas di kementerian, dan apakah kepakaran yang perlu ada pada pengamal perubatan tersebut. Maknanya mereka yang pengamal perubatan ini mesti mereka yang mempunyai bidang permakanan, nutritionist ataupun dietitian ataupun tak kisahlah apa-apa pun, tapi berhubung kait dengan kajian makanan. Kemudian seterusnya kepada hukuman, hukuman yang saya rasa bahagian yang ke-6, daftar secara fraud. Agak pelik juga di sini. Mereka yang mendaftar secara fraud, dia punya denda 100,000 dan 5 tahun penjara. Tetapi mereka yang tidak mendaftar, bahagian 34 itu, denda 20,000, 2 tahun penjara jika sekiranya mereka menipu. Maknanya kalau sekiranya tak daftar, dia tipu, denda dia lebih rendah daripada langsung dia tak daftar. Kalau tak daftar, dia ialah boleh buat apa saja. Tapi yang ni tak daftar tapi menipu, maknanya kalau tak daftar menipu, dendanya lebih rendah daripada hukuman yang dikenakan kepada mereka yang langsung tidak mendaftar.
Jadi saya rasa Tuan Yang di-Pertua, itulah sedikit sebanyak apa yang saya bahaskan dalam undang-undang ini. Terima kasih.